Okay, so ini poin yang keempat. Okay, ini poin yang keempat. Dia ulang balik sebab dia baru start record kan. Okay, ini poin yang pertama. Hydrocarbons are organic compound that contain only carbon and hydrogen. Poin yang kedua, alkanes which are also known as perfenes are saturated hydrocarbons. Poin yang ketiga, ceritakan tentang type of reaction of alkane which is dia akan undergo free radical substitution reaction. Okay, poin yang keempat, alkenes pula can easily undergo addition reaction at CC double bond. Boleh tak tambah perkataan electrophilic kat sini? Okay, can easily undergo electrophilic addition reaction at CC double bond. Itu poin yang keempat. Dan poin yang kelima, kena ceritakan juga tentang arene, which is toluene tadi. So arenes are aromatic hydrocarbons with a stable molecular structures. So example untuk arenes adalah toluene lah yang kita akan guna dalam eksperimen 4 tu. So ini poin yang kelima. So ada 5 poin yang kena include dalam introduction. Boleh follow? Boleh Boleh teacher. teacher. Okay, nanti Boleh, tengok balik teacher. recording ni. Tengok balik recording ni, catat, keluarkan balik 5 poin ni. Okay. Alright. Next, selepas habis introduction, balik kepada ni tadi. Okay, introduction dah done, 5 poin. Okay, after introduction, kita ada procedure ni. So, procedure ni macam biasalah, korang salin balik dalam lab manual dan tulis dalam passive sentence. Okay, selepas procedure, tapi kan untuk practical test, okay, practical test minggu depan ni, prosedur ni dia akan bagi siap-siap. So maksudnya awak tak perlu salin balik, tak perlu tukar kepada passive sentence, tak payah. Untuk lab report sahaja. Okay, lepas tu untuk result and discussion, okay, kita bila korang constructkan result table ni, okay, heading dia ni kat sini saja akan dapat 1 markah kat sini. Okay, so heading yang pertama, kolom pertama adalah hydrocarbons, kolom yang kedua adalah bromine test. So bromine test ada 2 condition, satu under sunlight, satu lagi in the dark. Okay, and also kolom yang ketiga adalah part B punya eksperimen which is Bayes test. Okay, untuk cyclohexane hari tu apa result yang kita dapat? Cuba kita buat balik kat sini. What happened to the reddish brown color of bromine? Decolorize. Decolorize. Okay, good. Okay, untuk ni under sunlight dulu. Okay, so untuk cyclohexane pun sama juga berlaku reaction. Awak nampak dekat tingkap tu, yang solution yang awak letak dekat sunlight tu, cyclohexane also decolorize bromine color kan. Decolorize. Okay, sama juga dengan toluene, isn't it? Nah, maksudnya untuk red bromine test under sunlight for all solution, for all compound ni semua dapat positive result. Teacher nak kelas teacher ni, teacher target dapat markah penuh tau lab report ni. Sebab eksperimen ni kali kedua dah korang buat, lepas tu teacher briefing satu-satu. Kan, eksperimen hari tu pun awak buat dengan baik, kan, semua dapat result cantik. So untuk practical test pun teacher expect benda yang sama lah. Okay, untuk bromine test in the dark, ada satu je solution ataupun compound yang dapat positive result. Betul tak? Compound mana yang berjaya decolorize bromine color? Cyclohexane ataupun toluene? Cyclohexane. Cyclohexane. Okay, bagus. So bila korang buat bila korang tulis observation nanti, make sure kena tulis color before dan color after. Okay, so reddish brown color of bromine berjadi apa? Unchanged ataupun decolorize. Kalau untuk cyclohexane in the dark, unchanged. Teacher nak korang guna perkataan unchanged ataupun remain. Guna salah satu sahaja. Okay, so cyclohexane sahaja, reddish brown color ni. Ni teacher tengah perkataan color. Of bromine decolorize. Okay, decolorize. Ni reddish brown color tertinggal di atas ni. Okay, reddish brown color. Kalau untuk toluene pun sama juga, tak ada perubahan kan. Tak ada reaction. So reddish brown color of bromine unchanged. Okay, right, ini untuk bromine test. Okay, untuk Bayes test pula,
Okay, untuk Bayes test, kita ada purple color of KMNO4 kan, menunjukkan mewakili proses oxidation. Okay, yang kita buat eksperimen hari tu, yang mana saja solution yang berjaya decolorize warna purple tu? Ada satu sahaja compound kan, which is Cyclohexene. cyclohexene. Maksudnya yang lain ni purple color, kalau untuk cyclohexene purple color of potassium permanganate unchanged. Maksudnya tidak berubah. Okay, hanya cyclohexene saja purple color of KMNO4 decolorized. And awak dapat satu lagi observation, which is apa, kelas? Brown precipitate form. Yes, thank you. Tak, siapa ni, Tasha ke? Ke siapa ni? Okay, purple color of KMNO4 decolorized brown precipitate form. Kalau untuk toluene pun sama. Okay, toluene ni dia sama sifat dengan, sama observation dengan cyclohexene. Toluene pula, sorry. Which is purple color ni. Okay, purple color of KMNO4 unchanged ataupun remain. Okay, teacher nak awak guna perkataan decolorize. Kalau awak guna perkataan turn colorless tu, teacher rasa macam tak comel maksud dia. Guna perkataan decolorize ataupun unchanged. Boleh ke? Boleh, teacher. Boleh? Boleh, Okay, teacher. good. Macam tu lah. Dah lama dah, nanti bila pergi dekat uni, awak masuk uni nanti kan, lagilah lecturer tu suruh on the camera kot, bersedia. Boleh. Ni bukan nak suruh on camera, nak suruh on mic untuk reply. Itu pun payah dah. Kan, tunjukkan sikit-sikit calon-calon yang nak masuk universiti kat gini. Bukan nak masuk sekolah menengah balik, nak masuk universiti. Kan, dah matang dah, sepatutnya umur 20 ni tak adalah lecturer bebel benda-benda yang macam tadilah. Lambat, lepas tu tak reply lecturer. Okay. Okay, so settle untuk result. Okay, kalau daripada result ni, okay, kita nampak dekat sini yang kita untuk bromine test, okay, bromine test under sunlight, semua dapat positive result. So, teacher tanda dengan star. Tanda dengan star. Okay, so untuk in the dark, yang mana saja yang ada reaction? Cyclohexene kan? Okay, kalau untuk Bayes test, yang positive result, yang ada reaction hanyalah cyclohexene. So, ada berapa total positive result kat sini? 5. Okay, so bila 5 positive result, maksud nanti akan ada 5 chemical equation. Okay, so bila ada reaction, contohnya reddish brown color of bromine decolorized, maksudnya ada reaction antara cyclohexene tu dengan bromine. So, kita nak tulis dia punya chemical equation. So, chemical equation itulah yang akan jadi kita punya discussion. Nampak? Nah, that's why dekat sini dia tulis siap-siap chemical equation involved. So, ada 5 chemical equation kat sini. Okay, ada 5 chemical equation dekat sini. So, untuk yang pertama sekali, kita buat dulu untuk part A. Macam ni lah korang bila dalam practical test. Okay, buat dulu part A. Label ini untuk bromine test. So, bromine test tadi, kita tengok ada berapa positive result. Kita nampak ada 4 kan. Okay, untuk under sunlight, 3 ni react. In the dark, hanya ada cyclohexane saja yang react. Okay, so kita buat untuk cyclohexane dulu. Cyclohexane dulu. So, cyclohexane tadi dia akan undergo apa? Free radical substitution. So, structure cyclohexane ni dia macam ni. Okay, ni structure cyclohexane. Okay, react dengan bromine, Br2. Okay, bromine tu mesti dalam dichloromethane. Kan, dichloromethane maksudnya, okay, CH2, Cl2 ini dia punya reagent. Ini adalah dichloromethane. Okay, so Br2 mesti dalam CH2, Cl2. Okay, kalau under sunlight, mesti ada presence of apa kat atas arrow ni? UV. UV, okay, UV. Kan, maksudnya sinaran UV tu mewakili sunlight lah. Okay, dia mesti ada. So, UV ni mesti atas arrow, CH2, Cl2 kat bawah. Okay, boleh tak teacher tahu apa kita punya produk? Apa yang berlaku?
Nah, pada cyclohexene ni ada berapa hidrogen sebenarnya? Tunjukkan sikit yang korang dah belajar waktu SEM 2 hari tu. Ada berapa hidrogen ni teacher buat ni? 12. 12. Okey, lepas tu bila berlaku electrophilic substitution reaction, bila berlaku free radical substitution, so nanti bromin ni akan substitute berapa hidrogen pada cyclohexene? Dia akan substitute berapa? Dia akan substitute satu sahaja hidrogen pada cyclohexane. Mana-mana hidrogen pun boleh substitute. Contohnya dia boleh substitute dekat sini. Yang lain tu dia tak kacau. Hidrogen yang lain tu dia akan constant macam ni. Itu masuk free radical substitution. Substitution, gantian. Hidrogen keluar, substitute dengan satu atom bromin. Nampak ni, teacher bulatkan dengan pen merah ni. Okay. Mana-mana hidrogen pun boleh. Nampak? Itu berlaku substitution. Lepas tu awak akan dapat satu lagi byproduct. Okay. Tambah dengan, apa agak byproduct kita? HBr. Pandai. HBr. Boleh? Lepas tu tulis sikit dekat sini, tulis sikit nota. Okay. Dalam practical test nanti pun macam ni teacher nak. Okay. Awak tulis. So cyclohexene. Okay. Dia akan undergoes reaction apa tadi? Free radical substitution in the presence of apa? Sunlight. Mesti ada kenyataan yang explain chemical equation tu. Boleh ke? So far so good? Boleh. Okay. Boleh. Yang kedua adalah kita nak ini untuk cyclohexane. Okay, teacher buat dengan warna hijau supaya boleh bezakan. Ini cyclohexane. Okay, nanti cyclohexane pula. Okay, kita still untuk bromine test tau. Okay, ini untuk cyclohexane. Sebab nanti awak punya lab report ni kertas kosong je. Yang ni lah yang korang kena buat sendiri. Okay, untuk cyclohexane. Okay, cyclohexane ni nama apa? Alkene. So, apa yang ada pada cyclohexane yang tak ada pada cycloalkene tadi? Double bond. Double bond. Satu double kedua. bond. Satu kedua double bond. Dua. Apa beza Satu. Dua. Apa beza cyclohexene dengan cyclohexadiene? Yang diene tu ada berapa double bond? Ini saja. Okay. So dekat sini apa ni? Orang tahu bonding Double bond. maximum bonding yang dia akan kena ada untuk dia achieve octet. Dia kena ada 4 ikatan kan? Sama ada dia wujud dalam keadaan single bond ataupun dia wujud dalam keadaan double bond. Kalau macam ni betul tak yang ni structure ni? Structure B ni yang teacher lukis ni betul tak? Salah. Salah. Kenapa salah structure ni? Sebab bond dia lebih daripada 4. Bond dia lebih daripada 4, betul tak? Dia mesti cukup octet, dia mesti 8. Yang kalau structure B ni dah ada 10 dah valence electron dia. Salah lah. So kena ingat. Okay. So that's why bila teacher draw macam ni, okay, sekarang ni teacher tak ada highlighter. Teacher bulatkan dengan warna oranye ni, ini carbon double bond. Teacher buat dot ni. Kan? So nanti reaction tu, kita tahu tadi cyclohexane dia akan undergoes addition reaction. Addition reaction dia macam ni pula. So Br2 sama juga CH2, Cl2. Okay, letak dulu ini under sunlight which is under UV. Okay. Kalau alkene, awak nampak dia berlaku substitution. Tapi kalau alkene, dia berlaku addition. Boleh tak predict dekat teacher macam mana structure produk nanti? Apa berlaku pada double bond? Adakah dia akan stay sebagai double bond? Addition.
Awak bukan substitute, awak tambah. Apa yang awak tambah? Tambah tu dekat mana? Dekat carbon mana? Apa berlaku pada double bond kalau addition reaction? Tak ingat ke? Tiga di Dia SK0 hilang double bond. Pecah. double bond dia akan break jadi single bond kan? Ha. Okay. Single bond. Lepas tu awak add addition. Maksudnya dia akan tambah atom. Nampak tak? Okay. Dia akan tambah atom apa? Dia akan tambah Br. So inilah produk dia. Nampak dekat sini. Dia akan berlaku addition tu pada carbon-carbon double bond tadi. Okay, itu dia punya functional group. Tempat berlakunya reaction. Sebab even dalam biology pun, contohnya dekat mana protein di synthesize? Protein synthesize dekat mana dalam kita punya sel? Apa nama site dia tu? Kalau dalam human cell untuk synthesize protein, bukan ke dekat Golgi body ke? Betul tak? Kan untuk synthesize protein dekat Golgi body kan. So dia mesti sama juga dengan organic chemistry, organic compound. So dalam setiap compound dia ada functional group. Contohnya alkene dia ada functional group dia carbon double bond. Jadi semua reaction tu mesti berlaku hanya pada functional group. Kan tak kisahlah structure dia macam mana, tapi kita tahu kita akan cari functional group. Okay, sama dengan alkene, awak cari dekat mana awak letak double bond tu. Dekat situ yang akan berlaku addition. So kalau untuk alkene ni ada dua kan, sebab under sunlight dengan in the dark dua-dua dia dapat result. Okay, so yang bawah ni teacher tak letak dah lah. Dia korang belajar kan, sama ada korang expand ataupun korang boleh kekalkan dalam bentuk skeletal, betul tak? So kalau nak simplify tak payahlah keluarkan hydrogen tu. Okay, hydrogen tu tak perlu tunjuk pun tak apa kalau tak nak sepahkan structure. Okay, lepas tu untuk ini ini under sunlight. Ini dekat mana reaction kedua? Ini in the dark. Okay, so kalau in the dark pun adakah dia dapat result yang sama dengan under sunlight? Structure yang sama ke tidak? Sebab kita dapat the same observation. Maksudnya produk dia akan dapat sama ataupun tidak? Sama. Sama. Okay, dia still akan dapat macam ni. Okay, awak akan tambah 2 Br dekat sini. Pada carbon-carbon double bond. Okay, so teacher bulatkan. Awak tak payah bulatkan lah. Teacher nak tunjukkan berlaku addition. Awak tambah. You add 2 atom bromin pada carbon-carbon double bond. Okay, dekat sini dia ada the hydrogen. So nanti hydrogen kat sini dia takkan hilang. Dia just tambah. Okay, so tulis sikit nota. Okay, explanation. Ke nota explanation. So cyclohexene undergoes electrophilic addition reaction, okay, with bromine, with or without sunlight. Kan? Sebab under UV dengan in the dark, dua-dua dia dapat result positif. Boleh ke kelas? Oh ni, teacher tertinggal perkataan juga. Ini substitution with bromine, tambah kat sini. With bromine in the presence of sunlight. Mesti kena bagi tahu reaction tu dengan bromine. Okay. Seterusnya kita ada equation yang ketiga. Okay, which is ini adalah untuk toluene. Okay, ini still lagi chemical equation untuk bromine test. So structure toluene, apa beza structure toluene dengan alkene tadi? Apa yang ada pada structure toluene ni? Dia mesti ada benzene sebab dia arene. Dia mesti ada benzene. Lepas tu atas pada benzene tu dia ada satu methyl group kan? Dia ada CH3. Okay, dia ada CH3. Lepas tu plus dengan Br2 in dichloromethane. Lepas tu toluene ni dia hanya positif dalam under sunlight ataupun in the dark.
Nah, toluene. Under Dia akan sunlight. under sunlight. So, mesti under UV. Okay, dia mesti under UV. Okay, so apa yang berlaku dekat sini adalah toluene ni juga dia akan undergoes free radical substitution. Maksudnya reaction tu bukan berlaku dekat benzin tapi berlaku dekat CH3 ni. So nanti, so CH2 ni kan tadi dia ada 3 hidrogen kan. Tapi one of the hydrogen will be substitute with bromine. Kalau tak nampak, teacher expand macam ni. Kan? Kita expand kan. Tak apalah, letak CH3 terus. Kan? So one of the hydrogen will be substitute with bromine. So, nampak macam ni. Kan? Masa awak tulis. Okay. So rupanya toluene pun also. Okay. Sama dengan cyclohexane. Undergoes free radical substitution juga. Okay. With bromine in the presence of sunlight. Okay, in the presence of sunlight. Toluene undergoes free radical substitution with bromine in the presence of sunlight. Boleh? Okay, lepas tu last kali kita ada part B. Okay, part B ni adalah untuk apa ni? Oxidation test ataupun Bayes test. Okay, Bayes test. Okay, Bayes ataupun oxidation test. So, compound mana je yang akan react dengan oxidation ataupun Bayes test tadi yang positive result? Cyclohexene. Cyclohexene. Okay, cyclohexene. Okay, so maksudnya ada satu je lah. So, ini adalah reaction yang Ini reaction yang kedua. Sorry, saya silap. Ini reaction yang ketiga. Chemical equation yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Which is cyclohexene. Okay, untuk cyclohexene. Sebab dia sahaja yang positif dengan Bayes test. Okay, untuk Bayes test ni, chemical equation dia macam ni. Okay, so kita ada cyclohexene. Okay, kita ada cyclohexene. Okay, remember dekat sini teacher just keluarkan hidrogen dekat bahagian double bond saja. Sebab teacher tahu hanya kawasan carbon double bond saja yang akan react dengan Bayes test ni. Dengan Bayes reagent. Okay, so Bayes reagent dia macam ni. Okay, plus dengan arrow macam ni. Potassium permanganate, OH minus. Okay, sebab dia alkaline dalam basic medium. Lepas tu dia mesti cold and dia mesti dilute. Itu reagent dia. Okay, KMnO4, OH minus, cold, dilute. Lepas tu, apa yang berlaku pada double bond? Still berlaku addition tau. Double bond ni, dia akan jadi single bond. Tapi instead of dia tambah Br, dia akan berlaku addition apa kat sini agak-agak? Dia akan tambah 2 OH molekul. Okay, compound ini kita panggil sebagai diol. Nampak? So, awak akan tambah 2 OH. Dia still dia oxidation. Tapi secara kasarnya, okay, berlaku addition pada double bond ni. Cuma kita akan tambah OH molekul. 2 OH. Okay, OH dengan OH. So, kita panggil ini sebagai diol. Plus, byproduct dia awak akan dapat manganese oxide. MnO2 arrow ke bawah. Okay, arrow ke bawah sebab ini precipitate. Sebab kita dapat berapa observation untuk Bayes test tadi. Purple color decolorized, lepas tu awak dapat brown precipitate kan. So MnO2 inilah yang kita nampak sebagai brown precipitate. Boleh follow teacher? Boleh. Boleh Okay. Very good. Okay. Okay. Lepas tu awak tulis sikit explanation kat sini. Okay. Okay. So cyclohexene
Ke tak payah? Tak payahlah kat sini, tak payah. Sebab teacher dah label lah dekat sini brown precipitate. Macam ni teacher nak. Jadi untuk bahagian discussion, so ada 5 chemical equation. Okay. Bromine test sahaja ada 4. Sebab kita dapat 4 positive result kita expect. Okay. Satu untuk cyclohexane, 2 cyclohexane in the dark, ada juga under sunlight. Toluene. Lepas tu untuk Bayes test kita ada 1 chemical equation. Okay. Dah siap salin ke? Dah. Dah, Okay. teacher. Lepas tu dekat itu saja. Lepas tu kita ada precaution step. Okay. Apa contoh berikan teacher satu precaution step? Yang first kali kita buat eksperimen, apa yang kita buat dulu pada apparatus tu? Dengan air suling. Air suling tu dalam bahasa Inggeris apa sayang? Distill Distilled water. water. Awak nak buat apa dengan distilled water tu? Awak nak buat apa? Basuh? Bilas? Rinse. Rinse. Okay. Rinse. Rinse all apparatus with distilled water. Okay, rinse all apparatus with distilled water. Okay, number 2. Apa contoh untuk bromine test? Contohnya bromine test in the dark. Apa yang kita buat precaution test supaya kita tak nak solution itu terdedah langsung kepada cahaya matahari selain kita letak dalam drawer. Apa yang korang buat pada test tube tu? Wrap. Kalau Balut. wrap kan? So kena wrap betul-betul kan? Maksudnya kena fully wrap. Okay, test tube yang mana? Specific test tube. C ke D ke E ke? Test tube yang mana yang kita kena wrap dengan black sugar paper? A, C, E. A, C, E with black sugar paper. Okay. Okay. Lepas tu number 3. Okay. Number 3. Satu lagi precaution. Last kali waktu korang nak kemas semua, dah habis eksperimen, dekat mana korang throw away the waste solution tu? Itu pun precaution step juga. Apa dia? 3 DSK09. Sekejap je benda ni. Okay, apa precaution yang ketiga? Dekat mana korang throw away organic waste tu? Organic Hilang. waste bottle. Pandai pun. Oh. Betul. Yes. So, dispose. Bukan throw away, kita guna perkataan dispose. Dispose organic waste in organic waste bottle. Okay, 3 ni. 3 teacher nak. Precaution step. Okay, lepas tu conclusion pun mesti ada 3 juga. Okay, so conclusion ni kita kena conclude kembali apa reaction yang berlaku pada alkenes, apa reaction yang berlaku pada alkene. Okay, jadi untuk conclusion ni kita ambil balik ayat yang kita dah explain pada discussion ni. Okay, so ceritakan yang pertama tentang cyclohexene. Okay, so cyclohexene and toluene. Okay, kita concludekan balik apa type of reaction yang dia undergoes? Free Free radical radical substitution. Yes, pandai. Free radical substitution. With bromine in the presence of sunlight. Okay, cyclohexane and toluene undergoes free radical substitution. Okay, with bromine in the presence of sunlight. Okay, so number 2 ceritalah pula pasal cyclohexane. So cyclohexane dia undergoes reaction apa? Electrophilic addition. Yes, electrophilic addition with bromine
With, under sunlight pun boleh. With or without presence of sunlight. Macam ni ayat complete macam ni yang teacher nak. Korang buatlah macam mana pun, yang penting ini conclusion teacher nak. Okay. Kalau eksperimen kita practical test nanti, kita guna compound lain, kita tak guna dah cyclohexane dengan cyclohexane ni. Toluene memang kita akan guna. So, kalau dalam awak punya practical test nanti, korang gunalah spesifik compound. Contohnya kalau kita guna apa, pentane ke, kita guna hexane ke. Kalau alkene pula kita guna pentane ke hexane ke, tak kisah. Yang penting korang kena substitute dengan compound yang korang guna dalam practical test tu. Jangan hafal yang untuk lab report ni, lab report ni, lab report. Boleh? Okey, yang last kali ceritakan. Ceritakan Bayes test ni. Okey. Bayes test. Kita ambil. Tadi dah kita cerita part A kan, part B pula. Can be used to distinguish ataupun differentiate alkene, alkene and arene. Ada 3. Okey. Habis lab report ni. Okey. So kalau sebab Saleh nak kelas, teacher akan share juga recording nanti. Okey. Kalau dah siap, okey, lab report yang ni teacher tak perlu korang hantar. Korang tak perlu hantar sebab kita dah discuss yang ni. Okey, apa yang korang nak teacher apa yang korang nak teacher hantar. Apa yang teacher nak korang hantar, yang ni tak payah hantar. Ini korang complete kan. Yang teacher nak korang hantar adalah yang ini. Okey, teacher nak sekarang ni teacher nak share mana kelas malam yang teacher dah go through. Okey, ni 10 edition 41. Okay, so ni teacher forward kepada kelas korang. Okay, so sekarang ni teacher dah forward pada group Telegram Telegram kelas korang. Okay, save dulu. Okay, apa yang teacher forward itu, teacher forward pre-lab report test. Okay, teacher forward pre-lab report test. Salah. Salah juga. Okay, kena download balik. Teacher forward pre-lab report test. Ni. Okay, so inilah gambaran kepada lab report yang korang akan buat waktu practical test. Okay, cuma sekarang ni tajuk dia adalah pre-lab lah sebab ini bukan yang sebenar lagi. Okay, nanti waktu practical test minggu depan dia akan jadi lab report test sahaja. Okay, so title diberi reaction of aliphatic and aromatic hydrocarbon, objektif ada 2. Okay, theoretical background ni buatlah. Yang ni teacher nak suruh semua hantar. Okay, hari ni terus buat, esok submit. Okay, sebabnya hari Khamis ni teacher akan pulangkan balik, teacher akan tanda dan teacher akan return pada semua sebab nanti korang akan study ataupun hafal benda practical test ni berdasarkan pre-lab report yang teacher dah tanda. Faham ke? Okay, so introduction ni ada 5 point tadi. Tengok balik point apa yang teacher nak. Okay, lepas tu dekat bahagian ni yang teacher kata ni. Okay, procedure ni dia bagi siap-siap. Dia tak perlu salin balik, tak perlu buat dalam passive sentence, tak payah. Okay, as it is dia dah bagi, given. So dalam exam, dalam practical test macam ni juga. Okay, cumanya dalam pre-lab report test ni, cuba korang baca kat sini, apa alkene yang kita akan guna dalam practical test? Pentane. Pentane, kita akan guna pentane. Okay, alkene yang kita akan guna? 1-hexene. 1-hexene. Lepas tu kita akan guna toluene. Okay. Jadi, kita punya chemical equation, kita punya observation tu mesti berdasarkan pentane, 1-hexene dengan toluene. Okay, observation dia, okay, untuk result ni korang kena construct table lah. Okay, construct table yang macam dalam eksperimen 4 tu dan kita predict kita akan dapat result yang sama untuk pentane, 1-hexene, toluene ni result yang sama dengan cyclohexane dan juga toluene. Cuma kita tukar structure saja. Tapi observationnya kita predict observation yang sama. Sebab teacher nak korang buat dan teacher nak tengok macam mana korang buat ni supaya teacher nak korang ni dapat full mark untuk practical test. Boleh?
Okay, sebab biasanya sesi lepas, mostly student teacher semua dapat full mark. Teacher memang jaga markah PB ni kan. Okay, so teacher nak korang pun jaga betul-betul markah PB ni. Okay, lepas tu kita ada equation. So sama juga equation ni kita ada part A, which is bromine test. Okay, which is bromine test. So ada 3. Ada 4 kat sini. Untuk bromine test saja. Tengok balik eksperimen 4 tadi. Lepas tu kita ada part B, Bayes test. Okay, untuk part A ni pun mesti ada chemical equation, lepas tu explanation. Chemical equation, explanation. Boleh? So part B ni kita ada Bayes test. Bayes test ada satu saja yang akan react. Okay, which is alkene tadi. Okay, so kat sini chemical equation. So buat berdasarkan pentane, 1-hexene dengan toluene. Okay, lepas tu kita ada okay, precaution. Precaution teacher nak 3 tadi. Buat balik. Lepas tu conclusion pun tak ada 3. Is that clear everybody? Clear, teacher. So submit on Wednesday, tomorrow. Submit tomorrow. Sebab hari Khamis tu teacher nak terus pulangkan pada semua orang supaya korang boleh study sebelum practical test. Okay, sebab minggu ni pun teacher korang dah kena buat selain korang nak study untuk practical test, korang kena study untuk UPS. UPS untuk hari Sabtu kan. So kena jawab juga soalan revision UPS tu. Okay, submit tomorrow by 6 PM. Jangan lambat sangat sebab malam teacher boleh tanda. Okay, teacher nak tolong ni. Kalau korang tak nak tolong diri sendiri, terpulang. Okay, right. So submit tomorrow. Okay, kalau dah settle yang ni, okay, kita buat exercise sikit. Kita habis 9:30. Kita buat exercise sikit. Exercise untuk chemical equation. Boleh ke tak korang buat ni? Okay, so dalam exam, practical test ni, teacher tak tahu lagi apa compound yang kita akan guna. Untuk alkane, compound apa, teacher tak tahu. Untuk alkene pun teacher tak tahu, tapi yang pasti toluene kita akan guna. Okay, so bersiap sedialah dengan apa-apa keadaan pun. Okay, practice dulu dengan lab report test ni. Okay, so ni teacher saving. Okay, keluarkan kertas sekejap. Semua orang masuk keluarkan test pack. Salin apa yang teacher nak ajar ni. Ya. Bukan import document, sorry. Warna yellow pun yellow, warna green. Okay. Alright, kita buat exercise sikit. Okay. Lama dah tinggal organik kan? Okay, salin sekali dengan teacher, exercise. So, untuk exercise, okay, exercise, kita start dengan free radical substitution dulu. Free radical substitution of alkane. Okay, kelas, bila kita sebut alkanes, apa contoh alkanes bermula dengan satu karbon yang paling minimum, ini kita panggil sebagai apa? Methane. Kan, 2 karbon. Ethane, 3 karbon apa? Propane. 3 di SK09. Propane. Macam tu. 4 karbon. Butane. Butane. Macam tu. 5 karbon. Pentane. Pentane. 6 karbon. Hexane. Hexane. 7 karbon. Heptane. Heptane. Dia boleh lagi pergi 8 karbon. Dia sampai 10 karbon kita belajar kan.
8 karbon, octane. 9 karbon, apa yang 9 karbon? Nonane. 10 karbon, berapa? Apa nama 10 karbon? Alkane yang ada 10 karbon dalam tu. Tak tahulah. 10 karbon. Tak ada orang tahu 10 karbon. Decane. 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 Nampak tak? Okay. So dia mesti akan berakhir dengan A and E because all of these adalah homologous series untuk alkene. Dia dalam family alkene, so maksudnya dia mesti end up dengan A and E. Understand? Bila masuk organik ni kelas, okay, teacher memang serahkan dekat awak dah. Banyak awak dah belajar pada semester 2 tu. Korang kena buat self study banyak. Lain dengan kelas SDS yang fresh tau. Okay, sebab dia orang baru belajar banyak benda, dia orang baru belajar balik. Tapi kalau korang kena tunjukkan awak punya seniority, awak dah belajar SEM 2, buktikan dekat teacher apa yang korang still ingat semester 2. Ni benda basic yang teacher tanya ni. Okay, daripada satu karbon. Okay, lepas tu molecular formula untuk alkane ni dia adalah CnH2n plus 2. Dia punya molecular formula tu. Ataupun homologous series dia. CnH2n plus 2. Okay, so contohnya, okay, pilih satu daripada methane sampai decane ni, pilih satu structure kelas. Pilih satu alkane untuk teacher buat example. Kita nak buat dia punya chemical equation. Butane. Okay, contohnya apa? Pentane. Pentane ke? Okay, let's say kita ambil pentane. Pentane ada berapa karbon tadi? 5. So dia akan jadi C5H berapa? Kalau CnH2n plus 2. C5H berapa? C5H12. C5H12. Okay, lepas tu bila kita nak buat dia punya chemical equation untuk free radical substitution of pentane, so kita ada 5 karbon. So kita buat dulu straight carbon macam ni kan. Karbon. Lepas tu karbon ni dia mesti ada 4 bonding. Alkane dia tak ada double bond. Semua single bond. So H, 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 H. Cukup tak 12? 12 kan? Plus dengan macam mana dia punya reagent untuk bromine test ni? Ataupun free radical solution react dengan bromine. Lepas tu arrow ada apa kat bawah dia? Bromine in apa kelas? Dichloromethane. Br2 in CH2Cl2 dan dia mesti berlaku in the presence of sunlight, wajib. Okay, dan what will be the product? Apa yang akan berlaku sebab nama pun substitution. Apa yang akan berlaku? Apa yang akan disubstitute oleh apa? So ada berapa hidrogen yang akan disubstitute oleh bromine? 1. 1. Kan, kita ada 12 hidrogen. So hidrogen mana yang korang nak substitute terpulang. Let's say teacher nak substitute hidrogen yang ni. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tak kisah, kita tak belajar lagi major and minor product ni. So kita akan dapat produk dia macam ni. Kan. Expand lah. Kalau nak buat dalam condense pun boleh sebab korang dah belajar condense. Condense structure ni teacher expand. Kalau korang ingat lagi macam mana buat condense structure, silakan. Tak ada masalah. Ni teacher buat dalam bentuk expanded structure. So kita tukar dengan BR. Okay, lepas tu kita ada byproduct juga. Siapa byproduct kita? Kelas dengan HBr. Ni pentane. So samalah kalau let's say lah dalam practical test ni kalau dia guna hexane. So apa beza pentane dengan hexane? Kalau lah practical test minggu depan ni dia guna hexane. Apa beza pentane dengan hexane? Beza kat mana je? Carbon. Carbon je kan. Kalau hexane tambah satu lagi carbon. Tapi produk dia adalah sama.
So soalan guna propane ke, soalan guna pentane ke, butane ke, korang tahu apa yang akan berlaku pada alkane tu, berlaku substitution. Dan apa dia punya produk, apa dia punya reagent dulu, apa dia punya produk, berlaku substitution, satu hidrogen ganti dengan Br, berapa byproduct dia. Okay, alright. Boleh ke nak buat Teacher. another, ya? Nanti boleh lah kalau nak buat expand ke apa ke teacher. Boleh, boleh. Contohnya yang teacher, sebab korang dah belajar kan, korang dah belajar dulu, korang belajar, bila kita buat molecular structure ni, kita boleh buat dalam bentuk expanded, kita boleh buat dalam bentuk condensed, dia ada bentuk skeletal, boleh guna macam pelbagai. Contoh kalau kita nak buat dalam bentuk condensed, boleh. Kalau kita condensekan structure pentane ni, kita akan dapat macam mana? Ni terus masuk tutorial chapter 4 kan. So macam ni juga. Dia akan jadi macam ni, CH3, CH3, CH2, 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 CH3. CH2, 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 CH3. Boleh? Boleh buat macam ni, tak ada masalah. Korang dah pro dah lah. Tunjuk sikit pro yang kita dah belajar dah. Waktu semester 2 hari tu. Okay, lepas tu yang ni, kan, kita nak condensekan dia, dapatlah CH3, CH2. Okay, pada karbon yang ketiga ni, ada Br kan? Lepas tu, CH2, CH3 pun boleh macam ni. Produk dia. Sama kan? Dengan expanded tu. Betul tak? Sama kan? So bolehlah ni teacher buat macam ni. Ni teacher pecahkan. Macam mana kita nak jadikan dia condense. Okay? Sama. Sebab bila dia functional group ni, kita boleh tunjukkan bonding dengan carbon. Tak ada masalah. Okay. So, practical test soalan bagi pentane ke hexane ke, mesti boleh buat punya. Kita tahu dah apa reaction yang akan berlaku. Okay, so buat dulu pre-lab report test tu, teacher nak tengok betul tak equation yang korang buat. Okay, ini adalah untuk free radical substitution of alkane. Okay, lepas tu kita, let's say, sekarang ni kita move on dengan alkene pula. Toluene benda yang sama je yang berlaku. Okay, untuk alkenes, okay, ini adalah electrophilic addition of alkenes. Okay, so sekarang ni we are talking about alkenes. So alkene, ada tak alkene yang satu carbon je? Ke dia mesti basic bermula dengan berapa carbon? Dia mesti starting dengan 2 carbon ke 1 carbon kalau alkenes ni? Sebab dia mesti ada function presence of double bond, isn't it? So mesti bermula dengan paling basic berapa? 1 carbon ke 2 carbon? 2. 2 carbon. Pandai pun. 2 carbon maksudnya carbon double bond macam ni. Kan? Mana ada satu je double carbon dalam alkenes? Tak ada. Methyne tak ada methyne. Okay. So kita start dengan ethene. Lepas tu kalau ada 3 carbon, dia jadi apa? Propane. Kalau 4 carbon? Kalau untuk alkene? Dia jadi apa? Butene. 5 carbon? Pentane. Apa yang berbeza nama untuk nomenclature? Awak ubah dekat mana je? Belakang dia. Sebab dia kan 7 carbon heptene and so on. Sebab dia berada dalam family of alkene, so dia mesti end up dengan ENE, isn't it? Okay. So sekarang ni okay, kalau teacher tanya soalan extra, soalan cepu emas, okay, soalan bonus lah. Apa beza, okay, 1 butene dengan 2 butene? Apa beza? Kat mana the biggest difference yang korang nampak pada nomenclature dia tu? Apa ada IUPAC name tu? 1 butene and 2 butene. Daripada IUPAC name ni apa yang korang boleh nampak pada structure tu? Nombor. Nombor apa? Cuba jangan bagi jawapan seketul-seketul. Penat lah nak tunggu. Nombor apa?
Kedudukan kat mana dia double bond. Macam tu lah. Baru je nak call cikgu chemistry dulu siapa ajar. Okay. So 1 butene and 2 butene berbeza IUPAC ni sebab ada perbezaan position of double bond. Betul tak? So kalaulah dalam practical test minggu depan dia bagi structure 1 pentene ke 2 pentene ke, kena alert lah dengan nomenclature tu. Okay. Contohnya kalau teacher ambil example untuk kita ambil example untuk pilih satu alkene kat sini. Kita pilih structure apa? Hexane. Hexane. Tak nak teacher suruh pilih. Lepas tu bila korang pilih teacher tak amborok. Okay, let's say kita ambil butane lah. Kita ambil 1 butane. Okay, semua orang tahu beza dia adalah pada number of carbon je. Okay, so kalau 1 butane ada how many carbon? 4. 4 carbon. Okay, so alkene ni dia punya homologous series dia adalah CnH2n sahaja. Okay, so kalau 1 butane ni maksudnya Cn C4H berapa? H 8 kan? Okay, C4H8 sebab dia follow homologous series dia CnH2n. Okay, so macam biasalah kalau korang tak sure, korang kena buat dulu dalam bentuk expanded macam ni. Okay, lepas tu double bond pada carbon yang keberapa? Kalau 1 butane, bukan 2 butane. Double bond kat mana ni? Kat hujung. Dekat carbon yang pertama kan. Dekat starting of the chain ataupun end of the chain. Dekat sini. Hujung belah kiri, hujung belah kanan sama sahaja. So ingat, carbon mesti ada maksimum 4 bonding sahaja. Okay. Jangan lebih. Jangan ada total of valence electron dia tu ada lebih daripada 8. Salah. So structure dia macam ni. Kan? Lepas tu awak tambah dengan react dengan Br2. Reagent dia still sama. Buat kat bawah lah senang. Senang macam ni. Reagent dia still sama. So contoh, kita ambil 1 butane. So C. Ni double bond pada carbon yang pertama. Hujung kiri atau kanan adalah sama sahaja. H, 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 H. You reactkan dengan Br2 in CH2Cl2 wajib ada. Okay, sama ada dalam keadaan UV ke, in the dark ke. Okay, teacher buat terus dua-dua ni. Kan? UV ataupun dark. Kita gabung terus lah. Nanti korang kena asing-asingkan tau. Tak boleh combine macam ni. Ini teacher combinekan terus sebab nak tunjukkan sama ada dalam presence of UV ataupun in the dark, kita akan dapat produk yang sama. So, apa jadi pada CC double bond ni? Kalau berlaku addition. Double bond hilang. Double bond hilang, dia jadi single bond. Dan apa yang korang add kat situ? Br. How many Br? 2. 2. Okay? 2. Dekat sini. Jangan tambah bromine tu merata-rata. Dia mesti berlaku pada functional group dia, which is double bond dekat sini. Okay? Dia mesti berlaku pada carbon double bond tu. So tak kisahlah kalau soalan guna 1 pentene ke, 2 pentene ke, 2 hexene ke. Okay? Carbon mesti cukup, double bond mesti kena spesifik dekat mana. Addition tu kena berlaku dekat carbon double bond sahaja. Boleh? Okay. So teacher bagi satu contoh cukup lah. Kan? Nanti boleh buat sendiri. Okay. Because we don't know yet what is the compound that will be used in the practical test nanti. Okay. And then the last example yang teacher nak adalah yang ni untuk oxidation test ataupun Bayes test. Oxidation reaction ataupun dalam kurungan Bayes test. Yang ini spesifik, dia positif hanya untuk alkene sahaja. Okay. Bayes test. Okay.
Sama juga, dia hanya berlaku untuk alkene saja. Positif result hanya untuk alkene. Sebab dia nak bezakan alkene dengan alkene dan juga toluene tadi. So kita pilih satu compound, let's say kita pilih pentene. Okay, example kita guna pentene. Okay, example kita guna pentene. Let's say lah teacher bagi dekat sini, teacher nak guna 2 pentene. Okay, pentene ada berapa carbon tadi? 5. 5. So dia akan jadi C5H10 and CnH2n. Okay, so let's say lah kalau dalam practical test dia dapat dikeluarkan 2 pentene untuk Bayes test. Okay, so 2 pentene ke 1 pentene ke hexene ke heptene ke tak kisah, awak lukis structure yang betul dulu. So kalau 2 pentene maksudnya ada how many carbon? Dia ada 5 carbon. Okay, and then double bond pada which position? Ni teacher tak ajar, ni teacher dah terus Two. masuk tu lah Carbon sebenarnya 2. ni. Carbon number 2. Okay, lepas tu complete kan dia punya bonding. Ingat, mesti cukup 4 bonding sahaja. So H, 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 H. Terlebih lah. Tengok, excited sangat. Okay, H, 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 H. Okay, teacher highlightkan carbon double bond because reaction hanya berlaku pada carbon double bond sahaja. Okay, lepas tu kalau untuk Bayes test, apa dia punya reagent tadi? Reagent tadi dia guna apa? Untuk Bayes test? KMNO4. Pandai. Koma OH Potassium. minus. Yes, KMN. Dia baca macam ni kalau nak hafal. KMNO4 base alkaline. Alkaline tu maksudnya basic lah dalam OH minus. Cold dilute. Cold dilute. Cold dilute basic potassium permanganate. Okay, lepas tu apa yang berlaku pada carbon double bond? Dia akan open up, dia akan berlaku addition juga. Dia akan jadi single bond. Tapi apa yang kita akan add? Awak akan add apa? OH, pandai. Jadi kita akan tambah OH. H, 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 H. Okay, plus dengan dia punya byproduct manganese oxide, MnO2. Arrow ke bawah sebab nak tunjukkan apa arrow ke bawah tu. Nak tunjukkan apa kalau arrow ke bawah? Precipitate form. Yes, precipitate. Kalau gas dia keluar bubble kan. Dia gas evolve. So arrow ke atas biasanya untuk gas. Kalau precipitate arrow ke bawah sebab dia mendap ke bawah. Boleh? So tak kisahlah macam apa compound yang kita akan guna dalam practical test nanti. But you know the reaction tu berlaku dekat mana. Okay? Structure tu dulu kena betul. Kalau structure salah, memang salah lah chemical equation. Okay, ada soalan? Okay, nanti boleh tengok balik recording ni. Okay, teacher akan upload terus dekat GC. So, fokus dulu hari ni untuk selesaikan pre-lab report test. Okay, ada soalan sebelum kita habis? Sudah molek habis 9.30. Sejam je hari ni sebab kita start terlambat lagi, kita start 8.30 kan. 8.20 kita habis, 9.28 kita habis. Sejam je sebenarnya. Okay, ada soalan? Tak ada, teacher. Okay, kalau tak ada, buat betul-betul pre-lab report test tu. Hantar ikut timeline teacher bagi sebab teacher dah tanda supaya korang boleh study. Okay, so thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher.